Apa boleh cakap dengan dia? Dengan abang. Kejap ada je ni, tak ke mana-mana tu. Ada je kat bengkel. Hari ni agak sesak. Banyak juga kereta-kereta yang perlu dia buat. Antaranya ada satu masalah kereta Iswara ni, temperature panas kata dia. Temperature panas. Jadi apa yang kita patut tahu bila temperature panas? Apa yang kita patut buat? Apa yang kita patut check? Okay, sekarang ni berada ni datang daripada mana? PJ. Dia datang daripada PJ. Katanya dia bawa kereta ni Iswara. Dia ada masalah temperature panas. Kalau saya tengok kat sini banyak yang owner ni dah buat sebelum ni temperature panas. Baru servis radiator. Baru servis radiator kereta ni. Baru servis radiator kan. Switch temperature baru tukar. Hose air pun baru tukar. Fan motor baru tukar. Banyak dia dah buat ni. Lepas tu okey, temperature panas. Jadi kita nak check sekarang ni macam mana kita nak tahu temperature panas. Thermostat pun dia dah tukar. Ini thermostat pun dia baru tukar tau. Baru tukar kan thermostat kan. Okey, thermostat ni saya tunjuk kat awak dia bekerja ke tidak, macam mana. Thermostat ni dia duduk kat sini. Dia duduk kat sini. Okey, dia duduk kat sini, maknanya air daripada radiator akan masuk ke dalam enjin. Masuk ke dalam enjin. Bila enjin dihidupkan, water pump akan berpusing. Water pump akan pusing, dia akan pusingkan air dalam enjin keluar ikut sini. Tapi dia tak boleh keluar sebab ada pintu. Pintu ni kita panggil thermostat. Thermostat. Jadi thermostat ni dia akan terbuka bila dia terima suhu yang panas. Bila enjin ni dalam keadaan betul-betul panas, pintu ni akan terbuka, lalu air pun masuk ikut hos atas ni. Hos atas ni dia berpusing, air yang sejuk akan masuk ke enjin, thermostat akan terima air yang sejuk, thermostat akan tertutup balik. Air yang panas akan disejukkan oleh fan. Okey, nak tahu macam mana benda ni function ke tak function, kan? Awak dah buat ni radiator dah servis, temperature switch dah tukar, hose air tengok baru tukar. Kita tengok benda ni dulu function ke tidak. Kita tutup rapat. Bila dia terima satu suhu yang panas, suhu air. Okey, pintu dah terbuka. Mana air panas daripada enjin tu dah boleh berpusing keluar lah, masuk ke radiator, dia akan disejukkan. Tapi sekarang ni sistem semua okey. Saya dah ada check marking main pulley. Main pulley pun salah satu punca. Kalau dia loose, pusingan enjin laju, tapi water pump tak dapat pusing laju. Main pulley saya dah marking, jadi main pulley pun tak ada lagi marking dia. Maknanya main pulley pun dalam keadaan okey, tak ada masalah. Sekarang ni saya nak start tengok water pump pula. Water pump ada pusingkan air ke tidak. Nak tahu macam mana water pump pusingkan air. Air yang panas dalam enjin akan masuk ikut hose ni. Bila enjin dihidupkan, kalau saya start lubang ni, dia akan keluarkan air mancut. Okey, nampak air tenang Nampak air tenang Air yang tenang, jangan sangka tiada buaya. Okey, kita tekan minyak. Bila kita tekan minyak, dia akan mancut naik. Nampak? Memancut naik kan? Okey, kalau dia memancut naik, maknanya water pump dalam keadaan okey. Kita cuma nak tahu bilah tu okey ke tidak. Kadang-kadang reput, hancur. Maknanya water pump awak okey. Apa yang awak nampak sekarang ni? Nampak? Buih Okey, buih ni sepatutnya laluan air dia tak patut ada buih. Dalam air dia tak patut ada buih, melainkan kau letak sabun. Tapi mustahil lah ada sabun dalam ni. Takkanlah korang nak letak sabun. Okey.
Macam mana boleh ada buih ni? Buih ni terjadi bila head gasket bermasalah. Kereta ni dulu pernah terjadi temperature panas. Bila temperature panas, tekanan head yang menekan gasket pada blok dah tak fit. Dah tak fit, head gasket dah terbakar. Piston yang naik, dua naik, dua turun, dua naik, dua turun. Dua piston yang naik tu, pressure dia yang patut keluar ke exhaust, dia dah bocor sikit masuk ke laluan air. Sebab tu laluan air ada buih. Ini bermakna head gasket kau dah bermasalah. Kereta ni dah pernah terjadi temperature panas. Kau tukarlah radiator baru sekalipun, switch baru sekalipun, water pump baru sekalipun, tapi kalau kau tak buat, angkat head, skim head, masalah takkan settle. Jadi settlekan benda yang nampak bermasalah dulu. Macam mana nak tahu head gasket bermasalah? Inilah contoh buih-buih halus keluar. Kalau dia tak keluar kat sini, dia akan keluar kat sini. Tapi sebab saya dah buka kan, dah buka pipe ni kan, nampak kat sini lah buih dia. Okey, yang kedua, awak tengok keliling enjin. Nampak ada leaking. Ada leaking minyak. Situ tempat pressure minyak. Dekat sini pun nampak berminyak. Tapi kalau kita tengok bahagian atas dia maknanya bahagian cover ni. Bahagian cover ni tak ada leaking minyak. Bukannya minyak daripada atas turun ke bawah pun boleh jadi sebab tu bawah berminyak. Tapi bahagian atas tak ada minyak. Ini bermakna head gasket dah bermasalah. Head awak bengkok, awak terpaksa angkat head, skim head, pasang balik. Lepas tu kita pantau tengok temperature, panas lagi ke tidak. Kita buat benda yang nampak bermasalah dulu. Kalau nak cakap semua dah buat, nak cakap meter gila, tak boleh juga. Kita nak cakap meter digital ni gila. Sebab walaupun dia meter digital, awak nampak saya cabut wayar tadi, suhu dia turun, semua turun. Dia tinggal 100 bar. Kenapa dia tak turun habis? Dia tinggal 1 bar. Sebab nak menandakan meter tu berfungsi. Bila saya cocok balik, dia naik. Ataupun saya pergi ke shop body tadi, awak nampak meter tu naik kan. Itu bermakna meter dalam keadaan okey, function dia okey. Jadi dia naik bila terjadinya temperature panas saja. Maknanya suhu sensor ni dia terima suhu yang panas, sebab meter yang naik. Jadi kau kena buat, angkat head dulu, skim head, tukar gasket. Tukar gasket insyaAllah settle masalah. Tapi alang-alang nak buat angkat head, nak skim head ni, nak tahu jugalah enjin ni dalam keadaan okey ke tidak, ada masalah makan minyak hitam ke tidak. Berapa umur kereta ni dah? 13 tahun. Tengok nombor plate WPN berapa tahun? 13 tahun. Okey, 13 tahun dah. 13 tahun piston tu dah kuat bekerja. Piston ring dah makan. Washer lah boleh, patut tukar. Kalau awak seorang yang bijak, bila angkat head, nak buat skim head tu, awak akan buat tak awal sekali sebab nak sedap. Dah terlanjur jalan angkat head. Kalau awak nak angkat head, masa-masa nak buat skim head, tukar gasket, kalau awak buat top overhaul pun sama juga. Masalah skim head, check gasket pun, temperature panas pun settle juga. Jadi pilihan kat tangan awak lah. Sebab alang-alang menelok terkasam orang cakap kan. Bila dah angkat head, nak settlekan masalah ni, keluarkan piston, tukar piston ring, insyaAllah settle masalah. Kalau jadi lagi temperature panas, maknanya nak tangkap apa lagi? Tangkap meter lah. Meter lah bermasalah. Sekarang ni kita buat benda yang nampak bermasalah dulu. Kan terang-terang head gasket dah terbakar. Betul? Okey, jadi awak pertimbangkan dulu masalah awak ni. Nanti saya pasang balik, tengok macam mana. Okey, ini je yang kita dapat kongsikan untuk hari ni, untuk rakan-rakan sahabat semua. Masalah temperature panas. Apa yang kita patut tahu, apa yang kita patut belajar daripada kita tertipu dan ditipu. Terima tu. Okey, apa yang tak minta banyak. Sekadar hari ni kita dah kongsikan, satu ilmu yang bagus, yang bermanfaat, yang korang rasa bermanfaat. Jika korang rasa ilmu ni bermanfaat, jangan sia-siakan apa yang buat live hari ni, pada hari ni. Minta share dan sharekan ilmu ni, sebab ilmu dikongsi bersama. Terima tu. Apa yang sudahi live hari ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima tu.